Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Cikgu harap kamu sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Subjek apa? Subjek Bahasa Melayu. Jom belajar bersama cikgu Nizam Tersasul cikgu. Okey, baik, tanpa buang masa, jom kita teruskan ya. Okey, sebelum cikgu teruskan, macam biasa cikgu akan terangkan objektif dan kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini. Jom kita tengok sama-sama ya. Kat sini kamu tengok ni ya. Objektif kita ialah untuk supaya murid mengenali jenis jenis penulisan tidak berformat. Ya Allah, pasal tersasul ni ya. Okey, kemudian yang kedua, kriteria kejayaan supaya murid dapat menulis empat perenggan karangan tidak berformat berdasarkan isi penting. Macam mana cara nak menulis dia? Dia ringkas saja ya, tidak perlu crowd sebab kita bukan peringkat yang level-level tinggi ya, kita hanya supaya kamu jelas dan tahu macam mana untuk mengembangkan isi penting, menukarkan isi penting kepada perenggan. Okey, jelas? Itu saja ya, 4 perenggan. Okey, jom kita teruskan. Okey. Semua murid-murid buka buku teks muka surat 192. 192. Okey dah bersedia? Jom baca dan fahamkan tentang jalan penceritaan. Yang ketiga, kenal pasti watak. Yang keempat, kenal pasti perenggan. Mana perenggan 1, mana perenggan 2, perenggan 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 100, sejuta. Kita tak tahu kan? Tapi jom kita tengok sama-sama. Tajuk kita pada hari ini adalah anugerah yang bernilai. Bernilai ya. Okey, jom kita baca bersama-sama. Afifi ingin menghasilkan karangan bagi menyertai pertandingan sempena Minggu Bimbingan dan Kaunseling SK Seri Damai. Dia ingin menulis sebuah kisah yang dapat membangkitkan semangat murid untuk menimba ilmu. Okey, karangan kita pada hari ini adalah karangan tidak berformat. Dia tak ada format apa-apa, dia karangan macam biasa. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4, perenggan 5, perenggan 6 dan seterusnya ya. Dia tak ada format macam surat ke apa, syarahan ke, berita ke, bukan. Ya, okey, jelas? Okey. Kita tengok gambar tu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 gambar kat situ. Sekarang ni Afifi dia nak tulis karangan. Okey, kita lupakan tentang Afifi, kita tengok karangan dia. Okey, yang pertama sekali kita cari siapa watak utama dalam cerita ni. Adakah Ultraman? Adakah Naruto? Bukan ya. Okey, watak utama dia kita jelas dah kat situ. Nama dia adalah NISA, Nisa. Itu watak utama dia. Ya. Kemudian dia ada watak-watak sampingan dia macam mak ayah dia, okey, ibu dan ayah dia, kemudian guru dan seterusnya wartawan. Yang kelima tu adalah guru besar. Itu watak-watak dia ya. Yang pertama Nisa, yang kedua ibu dan ayah dia, yang ketiga wartawan, yang keempat apa tu tadi? Guru besar serta guru-guru yang lain lah, rakan-rakan yang lain ya. Itu watak-watak sampingan ya, yang dia bayar 50 sen saja untuk berlakon kan. Okey, baik. Kita tengok ya gambar yang pertama ya. Kita kena faham dulu macam mana jalan cerita dia, fahamkan dulu. Kat situ dia tulis gambar yang pertama, Nisa 7 tahun, mempunyai ibu bapa cacat penglihatan, sayangi ibu bapanya. Itu isi yang dia bagi. Okey, untuk perenggan yang pertama ni dia dah bagi. Ini dia. Ini dia perenggan yang pertama, dia dah bagi dah. Kita tengok macam mana dia kembangkan isi penting yang ringkas ni menjadi satu perenggan yang lengkap ya. Kita tengok ya. Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Nampak? Nisa 7 tahun pendek je. Tapi bila dikembangkan terus dia jadi Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Dia mempunyai ibu bapa yang cacat penglihatan. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa amat menyayangi mereka berdua. Ini contoh dia, ini contoh yang cikgu kongsikan dengan kamu ya. Yang perenggan pertama ni tak ada masalah, kamu boleh saling je terus ya, saling terus. Yang bermasalah sikit ni kan, perenggan yang kedua
ketiga, keempat dan penutup. Tapi nak kata masalah pun tak ada masalah. Kau jangan pening kepala. Pening kepala, pecah kepala kan. Keluar otak kan. Jangan ya. Sebab cikgu akan kongsikan dengan kamu ya sambil mengajar kamu macam mana cikgu kembangkan isi penting ni menjadi perenggan yang lengkap. Okey, jom kita tengok seterusnya perenggan pertama. Pendahuluan. Ni dia. Nampak Nisa memeluk mak dia, ayah dia. Mak dan ayah dia ni OKU ya, buta lah, buta. Nampak ini perenggan pendahuluan yang dah cikgu cakap tadi ya. Nisa seorang murid pintar yang berumur 7 tahun. Dia mempunyai ibu bapa yang cacat penglihatan ya. Walaupun ibu bapanya dilahirkan sebagai insan istimewa, Nisa amat menyayangi mereka berdua. Okey, nampak? Siap dah perenggan yang pertama ya, kamu salin je semula. Jom kita tengok perenggan yang kedua. Okey, baik. Perenggan yang kedua ni, sebelum kamu tulis, kita tengok dulu isi penting dia ya. Yang dia bagi, hari pertama persekolahan. Menceritakan keadaan sekolah, kemudian teruja semangat. Dia bagi poin-poin penting dia. Macam mana kita nak kembangkan dia menjadi perenggan. Hari pertama persekolahan, kita boleh imaginekan ya pada waktu sesi hari pertama persekolahan ya. Macam tu, letakkan pada ke ataupun macam cikgu bagi suggest kat sini, sesi persekolahan bermula. Nampak ya? Sesi persekolahan bermula. Ini ayat pendahuluan dia mesti ada. Ya, yang mesti ada. Kemudian cikgu sambung ya. Pada hari pertama persekolahan, ibu bapa Nisa telah menghantarnya ke sekolah untuk pendaftaran. Maksudnya cikgu kat situ, cikgu ceritalah, nampak gambar pun ya, kita kena kaitkan dengan gambar. Maksudnya cikgu bayangkan ibu dan ayah dia ni menghantar Nisa untuk pendaftaran di sekolah. Dia tak ada tulis kat situ, tapi kita boleh tambah, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Kamu pun pernah kan masa mula-mula daftar sekolah, ibu dan ayah datang sekali kan, kita pernah mengalaminya. Jadi kita tulis ya, kita tulis semula. Okey, sepanjang mereka berada di sekolah, Nisa sentiasa menceritakan keadaan sekolah kepada ibu bapanya. Sebab apa dia menceritakan keadaan sekolah kepada ibu bapanya? Sebab ibu bapanya buta. Ya, cacat penglihatan, dia tak nampak. Jadi Nisa ni dia sentiasa bercerita. Ayah kat sana ada ramai orang beratur. Ayah kat situ ada orang jual karipap. Kita boleh beli kat situ makan. Nampak? Dia beritahu suasana di sekolah tu. Sebab ayah dia tak nampak. Lepas dia beritahu tu, dia bawalah ayah dia pergi ke situ. Kita boleh imaginekan ya. Kepada ibu bapanya. Ibu dan bapanya hanya mengangguk dan tersenyum. Bila Nisa dah beritahu, kamu rasa apa feedback mak ayah dia? Marah dia, tampar muka dia? Tak kan? Mesti ayah, betul-betul bagus. Dia mesti macam tu kan, sebab dia sayang anak dia ya. Kemudian cikgu sambung lagi. Kat mana tadi? Ibu dan bapanya hanya mengangguk dan tersenyum setiap kali Nisa menceritakan keadaan sekolahnya. Nisa kelihatan sangat teruja dan bersemangat untuk ke sekolah ya. Biasanya kanak-kanak macam ni ya, dia sadar dia miskin, dia tak ada duit ya. Jadi dia ada satu semangat yang Tuhan kurniakan untuk dia belajar, bersemangat untuk menuntut ilmu. Macam inilah bayangan ataupun cadangan cikgu untuk perenggan pertama. Boleh jelas tak? Boleh faham ya? Sedikit sebanyak kita kena perah otak kita, perah dia melalui pengalaman kita. Sebab kita semua pernah melalui tahun 1, betul tak? Cikgu dulu pun pernah melalui tahun 1. Jadi cikgu boleh bayangkan mak ayah bawa pergi pendaftaran macam tu. Cuma kita kena tambah ikut cerita ni, mak ayah dia buta. Jadi kita cuba bayangkan ya, macam mana memiliki ibu dan ayah buta yang cacat penglihatan. Kita cuba bantu mereka. Kat situ barulah cikgu boleh kembangkan ayat ni menjadi perenggan. Okey, jadi kamu salin dan isi tempat kosong, tak ada masalah. Selesai perenggan yang pertama. Check it out. Okey, jom kita tengok perenggan yang seterusnya. Ni dia. Perenggan yang ketiga ya. Perenggan yang ketiga. Satu, onnya rendah, nela. Nela. Yang ketiga ya. Kita tengok isi penting dia dulu. Dengar ya, supaya kita dapat melatih minda kita ya. Ini sangat penting ya, sangat penting. Perkembangan idea sangat penting dalam bahasa Melayu.
Okay, kita tengok merakamkan perlakuan murni, tersentuh hati, kecekalan murid. Yang ni kamu jangan tengok lagi, tengok yang ni je. Ya, tengok yang ini saja. Okey, dia dah bagi dah 3 isi penting berdasarkan gambar. Kamu boleh bayangkan merakamkan perlakuan murni itu siapa? Dia merakamkan. Maksudnya orang yang pakai baju hijau tu kan. Orang yang pakai baju hijau ni, geram ya, rakam sembunyi-sembunyi ya, paparazzi ya. Kita tak nak macam tu. Okey, tak apa ya. Ini dia merakam suasana supaya untuk dijadikan pengajaran. Okey, kita dah tahu dah siapa yang merakam tu. Kita tengok ada name tag, confirm. Ini mesti cikgu kan. Cikgu. Ya, dia senang merakam perlakuan murni. Perlakuan siapa? Perlakuan Nisa tadi tu terhadap ibu dan ayah dia. Kemudian isi yang kedua dia bagi tersentuh hati. Jadi maksudnya siapa yang tersentuh hati? Mestilah cikgu dia dah. Itu sebab dia tersentuh hati. Ya, keadaan Nisa tu ya. Nisa tu kecil lagi. Mak ayah dia pun cacat penglihatan. Jadi sedikit sebanyak tersentuh hati dia. Dia rasa sedih kan. Tapi pada masa sama dia gembira tengok Nisa tu begitu caring ya, ambil berat terhadap ibu dan ayah dia. Okey, kemudian isi yang ketiga kita tengok kecekalan murid. Siapa yang cekal tu? Cekal tu maksudnya orang yang nampak hebat lah. Siapa? Nisa, betul tak kan? Maksudnya dia tersentuh hati melihat kecekalan murid yang bernama Nisa yang menyantuni kedua ibu bapanya yang cacat penglihatan itu. Okey, baik. Ini cadangan cikgu. Ini perenggan cadangan cikgu ya. Kalau kamu ada idea lain boleh tambah, tak ada masalah. Lagi bagus ya. Lagi awesome. Macam tu ya. Okey, jom kita tengok. Tanpa disedari. Cikgu mulakan dengan macam tu ya. Tanpa disedari sebab Nisa tak sedar ya. Dia tak sedar pun ada orang rakam dia. Tanpa disedari seorang guru wanita telah memerhati mereka sepanjang berada di sekolah. Guru tersebut juga merakamkan perlakuan murni Nisa terhadap kedua ibu bapanya. Dia berasa tersentuh hati ya, melihat kecekalan murid yang bernama Nisa menyantuni kedua ibu bapanya yang cacat penglihatan. Okey, jelas? Ini contoh perkembangan idea bagi perenggan ketiga tadi ya. Cikgu nak sendawa sekejap. Baru lepas makan ya. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Jelas ya? Senang je, senang ya. Kamu hanya salin nak isi tempat kosong. Sambil-sambil tu kita belajar. Faham tak? Dia dapat melatih minda kamu lah ya. InsyaAllah. Okey, perenggan yang keempat. Yang ni jangan tengok lagi, tengok yang ni. Jom kita tengok yang ni dulu. Tengok gambar dan juga isi penting dia tu. Kat sini dia bagi tular. Tular ni bukan ular, bukan. Tular, kemudian liputan media. Kemudian yang kedua menemu ramah ibu bapa. Yang ketiga berdikari dalam hidup. Nampak? Okey, yang pertama ni tular, liputan media. Tular ni maksudnya macam viral lah, viral ya. Okey. Jadi bila dah viral, dapat liputan media. Siapa yang tularkan tu? Mestilah cikgu dia tadi tu. Dia rakam baik punya kan. Lepas tu dia sebarkan bagi orang semua tahu. Dia viralkan ya. Kisah-kisah pengajaran ni dia viralkan supaya semua orang ambil iktibar, dapat inspirasi ya. Kisah-kisah inspirasi ya. Okey. Dia dah tular di media sosial, kemudian bila dah dapat banyak perkongsian daripada orang lain, dia share, akhirnya dapat liputan media, contohnya daripada TV3 ya, untuk datang ke rumahnya menemu ramah ibu bapa dia. Bertanya pasal kisah hidup dia apa semualah. Kemudian berdikari dalam hidup ni siapa yang berdikari? Nisa, sebab mak ayah dia buta, cacat penglihatan, jadi Nisa ni dia banyak berdikari. Ya, contohnya nak ambil makanan semua, mak ayah dia bukan nampak kan. Jadi dialah yang akan membuatnya, kebanyakannya lah dia buat sendiri. Nampak? Itu nama maknanya berdikari. Nisa ni seorang yang berdikari. Okey, kita dah dapat dah bayangan untuk perenggan ini. Tengok cadangan cikgu ya. Okey, begini bunyi dia. Guru tersebut telah menghebahkan kisah tauladan ini di media sosial sebagai inspirasi buat semua. Nampak guru tadi tu dia dah rakam, dia sebarkan ya di media sosial sebagai inspirasi buat semua ya. Kemudian
Kisah Nisa dan keluarganya telah mendapat perkongsian yang banyak sehingga ia tular dan mendapat liputan media yang tertarik dengan kisahnya. Kemudian kita sambung lagi. Nampak wartawan ni nampak? Dia tengah tersenyum je kan? Okey, baik. Wartawan yang hadir telah menemu ramah ibu bapa Nisa. Ibu bapanya juga memberitahu bahawa Nisa bukan saja anak yang baik, malah mampu berdikari dalam hidup demi membantu mereka yang cacat penglihatan. Nampak? Nisa ni tertunduk je nampak. Dia macam sedih je. Kan? Tapi walaupun dia dalam keadaan macam tu, dia tetap bersemangat ya. Seorang anak dia tak kisah mak ayah dia macam mana, dia mesti taat pada ibu dan ayah. Begitu juga dengan Nisa ya, walaupun mak ayah dia bukanlah orang senang dan mak ayah dia juga cacat penglihatan, tapi Nisa tetap menyayangi dan membantu ibu dan ayah dia. Nampak kisah inspirasi ya. Okey, baik. Ini adalah contoh perenggan yang cikgu cadangkan untuk kamu boleh salin. Kalau ada ayat sendiri boleh tambah, tak ada masalah ya. Cikgu tak marah, siapa pun tak ada marah, jiran tak marah, Pak Imam pun tak marah ya. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, last but not least ya. Jangan tengok ni lagi, kita tengok gambar ni dulu ya, gambar dan juga isi penting ya. Okey, gambar guru besar memuji. Yang kedua, mencontohi sikapnya. Yang ketiga, kekurangan bukan penghalang. Okey, dia dah bagi gambar dia, gambar ada orang besar sini, ini dah tentulah guru besar. Ini dah tentulah Nisa. Okey, ini ada pelakon pembantu lah ya, cikgu yang pelakon pembantu dan juga pelakon-pelakon kecil yang lain lah, yang dibayar 50 sen kan untuk masa 1 minit saja ya. Okey, jelas. Alhamdulillah. Kencang sendawa lagi sekali. Ya Allah. Okey, baik. Guru besar memuji, maksudnya dekat sini Nisa dipanggil lah di atas tapak pimpinan oleh guru besar dia. Kemudian guru besar memuji dia sebab kisah dia pun dah viral, semua orang dah tahu kisah dia daripada A sampai Z. Akhirnya guru besar pun panggil dia, puji dia di atas tu. Kemudian dia harap semua murid-murid mencontohi sikapnya. Sikap apa? Menyayangi dan rajin membantu ibu bapanya. Serta satu lagi sikap dia ialah bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun dia susah. Nampak, inilah yang paling cikgu suka ya. Walaupun dia susah, dia tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Ilmu sangat penting ya. Macam mana sekalipun ilmu sangat penting. Kemudian kekurangan bukan penghalang. Kekurangan ni maksudnya walaupun dia miskin, itu bukan halangan. Yang penting semangat dia kuat. Orang macam ni yang kita nak, dan cikgu harap nilai-nilai baik ni ada pada kamu semua, insya-Allah ya. Okey, baik. Daripada ni, cikgu dah bagi dah dia punya bayangan ya, perkembangan idea dia, kemudian kita bina dia, perenggan dia macam mana? Jom tengok cadangan cikgu ya. Okey, baik. Kisah Nisa telah menjadi inspirasi kepada semua ibu bapa dan murid-murid. Sewaktu perhimpunan sekolah, tempat kosong telah tempat kosong. Nisa yang tetap bersemangat untuk ke sekolah walaupun bukan orang senang dan sentiasa menjaga kedua ibu bapanya yang cacat penglihatan. Nampak panjang ayatnya cikgu tambah. Dia tak ada pun kat sini ya. Tapi kita boleh bayangkan, imaginekan dia ya. Ayat apa yang sesuai ya. Okey, kemudian cikgu sambung lagi. Semua murid bertepuk tangan. Tak ada pun tepuk tangan, tapi cikgu tambah bertepuk tangan dan ingin apa? Tempat kosong itu. Ini menunjukkan bahawa untuk kita terus berbuat kebaikan dan menuntut ilmu. Okey, baik. Untuk perenggan yang terakhir ni kamu boleh buat sendiri, senang, simple saja. Yang penting kamu baca dan tulis. Kemudian cuba belajar macam mana cikgu kembangkan isi yang pendek ni menjadi perenggan yang panjang lengkap ni ya. Dia ada kisah dia, ada turutan kisah dia. Daripada apa? Dia hantar ke sekolah tu, kemudian cikgu dia ambil gambar, kemudian cikgu dia viralkan, kemudian wartawan datang ke rumah temu ramah. Last kali guru besar dia panggil dia lalu mengucapkan
terima kasih memuji dia lah ya, kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Nampak dia ikut turutan. Ya. Okey, jelas? Okey, jom kita teruskan. Beginilah rupa karangan kamu ya, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Cikgu nak kamu tulis macam ni dalam buku ya. Jangan letak nombor-nombor apa semua, jangan ya. Ni ada renggang, ada jarak, ada jarak, ada jarak, ada jarak. Yang pertama ni tak ada ya, yang pertama tak ada. Okey, tulis karangan kamu dalam buku seperti ini dari perenggan pertama hingga perenggan yang ke-5. Cikgu harap kamu dapat sedikit sebanyak bagaimana cara untuk mengembangkan isi penting menjadi perenggan. Yang penting kita kena fikir apa pengalaman kita, mungkin ada kita pernah melaluinya ya. Jadi kita tulis je, tak ada masalah ya. Yang penting kita susun ikut susunan dia. Susunan karangan yang telah ditetapkan tadi ya. Jangan lompat-lompat pula. Okey, kemudian yang ketiga, setiap isi penting mesti ditambah dengan beberapa perkataan atau ayat supaya ia menjadi perenggan yang lengkap mengikut jalan cerita. Macam tadi ya, cikgu beritahu tadi ya, daripada mula sampai habis ya, mesti ikut turutan. Kemudian yang keempat, banyakkanlah membaca dan menulis macam ni ya, seperti ini. Jika sudah biasa nanti, ianya sangat membantu kamu pada masa akan datang. Sangat membantu ya. Sehingga ke sekolah menengah. Sebab apa? Bila kita dah banyak membaca, kemudian kita suka baca kisah kucing contohnya. Kemudian bila di sekolah menengah ke universiti ke apa semua, kamu jumpa lagi tentang haiwan peliharaan apa semua. Jadi sebab melalui pengalaman-pengalaman kamu dan juga bacaan-bacaan kamu, dari situlah kamu dapat membina poin-poin untuk karangan kamu nanti. Nampak? Itu pentingnya bila kita dah biasa. Tak ada masalah ya, senang saja, simple. Okey, itu saja. Cikgu harap kamu dapat menghasilkannya di rumah dengan baik dan dapat belajar sedikit sebanyak bagaimana cara untuk mengembangkan idea ya, daripada isi penting kepada perenggan. Mudah, simple. Cikgu terangkan secara mudah dan simple ya, tak nak pening-pening sangat ya. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.